Sakit lah. Kamu letak apa kat muka dia? Aku tak bisa kat muka dia. Bisa apa yang kamu letak kat muka dia? Kisah binatang. Binatang apa? Rahsia. Cakap. Tidak kamu akan sakit. Aku takkan cakap. Aku tak nak lelaki lain tengok muka dia. So, apakah urusan kamu mengganggu tubuh badan ni? Urusan aku dengan dia je. Saya nak Tak ada hubungan saya, dengan saya, kau. saya nak berunding dengan kamu. Nak berunding apa lagi? Dia dah tahu pun siapa aku. Ya. Hmm. Saya tak tahu siapa kamu. Habis tu, dia dah tahu cukup lah. Mana boleh, saya tak cukup. Kenapa nak tahu? Sebab saya nak tolong dia. Tak payah tolong lah. Sebab? Benda ni dah lama dah pun. Apa yang dah lama? Urusan aku dengan dia ni dah lama. Dan kamu ni siapa dan kenapa kamu ni nak apa sebenarnya dengan kehidupan dia? Tak ada apa pun. Tak ada apa pun. Saja. Dah tu, mana boleh buat kerana saja-saja, suka-suka. Nak apa sebenarnya? Nak apa sebenarnya? Jangan cuba nak menipu kami. Kamu akan sakit dengan bacaan seterusnya kalau kamu tipu. Kamu pun dah tak berdaya dah. Siapa kata? Saya kata. Bukan tahu pun. Sebab kamu lemah. Perbuatan sihir itu adalah perbuatan yang lemah. Orang yang pengecut je buat benda ni. Dan itu ilmu aku. Aku buat je lah. Yelah. Bukan nak sia-siakan apa buat, ilmu yang aku ada. Mesti ada tujuan. Mana boleh tak ada tujuan. Pasti ada tujuannya. Memanglah ada tujuan. Dan? Tak perlulah aku cakap dekat sini pasal apa tujuan aku. Sebab? Tak penting pun. Sebab? Tak penting pun nak tahu. Pentinglah, bagi saya penting. Saya nak kena tahu apa masalah yang berlaku. Jadi senanglah saya nak uruskan. Boleh tak kita berunding secara baik? Ataupun perlu paksaan? Nak berunding apa lagi? Ke kamu nak cuba berlawan? Aku sebenarnya dah penat tau. Dah penat, stop lah buat. Tak boleh nak berhenti lagi masalahnya. Sebab? Apa yang aku nak tak dapat lagi lah. Kamu nak apa yang tak dapat tu? Apa yang kamu nak yang tak dapat tu? Kamu nak apa yang tak dapat tu? Tak ada apalah. Cakap lah. Aku tak nak berunding apa-apa lah hari ni. Ya Allah. Betul? Jadi kamu sedialah, sangguplah menerima akibatnya. Kenapalah korang semua suka kacau aku lah. Memang sukalah sebab kamu kacau dia. Aduh, kau usun aku dengan dia masalahnya. Tapi dia datang sini. Seorang datang. Dia di bawah tanggungjawab saya. Sekarang ni. Allah izin dia datang sini sampai sini. Sekarang dia di bawah tanggungjawab saya. Allah yang menggerakkan dia. Dan bila mana dia datang sini, ini adalah tanggungjawab saya. Kena bantu sebab dia adalah umat Rasulullah. Tak malu ke kamu kat Nabi? Kamu buat kerja yang terkutuk ni. Kamu dah sedia nak tempuh alam kematian. Yang mana alam kematian itu dipenuhi dengan kegelapan. Tak cukup alam kubur, kamu akan nanti akan berjalan di titian sirat dan akan dikumpulkan di mahsyar. Tapi tempat yang terakhir, destinasi yang terakhir untuk khusus orang yang melakukan perbuatan syirik ni adalah neraka. Yang mana neraka itu adalah
buat selama-lamanya. Tiada lagi kehidupan selepas kehidupan, kematian kita di atas muka bumi ini. Bagi tahu saya. Cakap dengan saya. Kamu tak nak cakap tak apa. Kalau saya baca bacaan ni kamu akan sakit. Bacalah dulu. Tengok sakit ke tak. Hmm? Bacalah dulu. Tengok sakit ke tak. Kamu tak mampu nak lawan saya. Apatah lagi kamu nak lawan tubuh badan ni. Lagi kamu tak mampu nak lawan tubuh badan ni. Sebab Allah janji doa orang yang dizalimi akan dikabulkan segala hajatnya. Memanglah sebab itulah aku Dia tak lebih berhenti afdal kalau dia usaha. baca. Aku tak berhenti usaha walaupun dia banyak doa, aku tak berhenti usaha. Berhentilah. Aku tak boleh nak Dan berhenti lagi. perkara ni pasti ada tujuan. Apa tujuan dia? Dan apa modus operandi yang kamu untuk melakukan kerja ni? Apakah modus operandi yang boleh menyebabkan kamu melakukan perbuatan sihir ni? Aku tak boleh nak cakap lah. Cakaplah. Binastadarat kama stadaratil malaikah bimadinatir rasul bila khandakin wala surmin kulli qadri wa qadru adri wa hadru wa min jami'i syurur wa min jami'i syurur wa min jami'i syurur. Kalau kerja ni adalah sihir yang kamu lakukan, kamu pasti akan terkesan dengan bacaan ni. Ini adalah doa ataupun ayat pembatal sihir. Tolonglah jangan batalkan. Apa aku dah usaha lama dengan dia ni. Musa ma jitum bihassih inna Allah sayubtilu. Aku dah lama. Inna Allah sayubtilu. Inna Allah sayubtilu. Berhentilah. Inna Allah la yuslihu amalal mufsidin. Apa yang kamu buat dekat perut dia, dekat rahim dia? Ha? Aku sebenarnya ni ikat dia tak nak ada anak, tapi dah ada anak juga. Apa yang kamu buat kat belakang badan dia? Aku nak bagi dia sakit. Apa lagi yang kamu buat dekat dia? Aku buat muka dia ni. Kamu letak apa kat muka dia? Aku tak suka orang lelaki tengok dia. Kamu letak apa kat muka dia? Aku letak benda-benda macam-macam lah. Bagi Benda-benda dulu. apa? Macam-macam tu benda-benda apa yang kamu buat? Macam-macam. Benda apa? Aku tak nak bagi tahu. Aku Cakap. cukup aku dah bagi tahu aku Kamu kat akan dia. sakit. Dengan berkat bacaan Bismillah 5 ni, ya Allah. Aku tak suka lelaki tengok dia. Kamu letak apa kat muka dia? Bismillahirrahmanirrahim. Kamu akan sakit yang bacaan ni, cakap. Cukup, aku dah bagi tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup, aku dah bagi tahu. Bismillahirkafi. Bismillahilmu'afi. Aku tak suka lelaki tengok dia. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Astagfirullahaladzim. Sakitlah. Kamu letak apa kat muka dia? Aku tak bisa kat muka dia. Bisa apa yang kamu letak kat muka dia? Bisa binatang. Binatang apa? Rahsia. Cakap. Tidak, kamu akan sakit. Aku takkan cakap. Aku tak nak lelaki lain tengok muka dia. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min Kenapa nak syarri ma hancurkan khalaq. semua usaha aku? A'udzu bikalimatillahi Aku dah lama tammati usaha. min syarri ma khalaq. Letak binatang apa? Adalah binatang. Aku cari sendiri. Binatang apa? Aku tak nak cakap. Binatang apa? Aku tak nak cakap. Cakap. Aku tak nak cakap Kamu apa-apa. akan sakit dengan bacaan seterusnya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil Aku mu'minin. tak nak orang lelaki Wa la lain tengok dia. yazidu zalimina illa khasara. Tidak, sihir yang kamu buat ni akan terbatas seluruhnya. Kalau batal pun aku boleh hantar lain. Tak apa, saya akan bagi dia amalan.
Dia dah banyak buat amalan tapi aku takkan putus asa. Aku buat juga. Tak apa, saya akan ajar dia Macam nanti. amalan pun dia buat. Tak apa, saya akan ajar dia nanti. Saya akan guide dia. Macam amalan dia buat. Aku tetap usaha juga. Sebab aku tak nak lelaki lain Tapi- tengok muka dia lah. Usaha yang kamu buat sekarang adalah Salah ke? Aku tak nak orang lain tengok muka dia. usaha yang kamu buat sekarang ini peluangnya adalah tipis. Kenapa? Sebab kekuatan rohani dia. Kekuatan rohani dia semakin kuat berkat dia amalkan selawat, berkat dia amalkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW yang mana dia akan menutup semua laluan, semua pintu. Yang mana peluang kamu untuk selepas ini akan menjadi semakin tipis. Aku akan usaha lagi. Aku tak nak orang lain tengok muka dia je. Kamu letak binatang apa kat muka dia? Rahsia. Binatang apa? Penatlah aku buat dekat dia. Takkan nak bagi tahu pula. Binatang apa kamu letak kat dia? Aku tak nak cakap. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tepat kat muka ni. Baik kamu cakap. Saya tahu. Tapi saya nak dengar apa yang kamu cakap. Tak boleh. Saya tahu. Kamu letak apa kat muka dia? Binatang tu. Babi kan kamu letak. Ha? Betul. Saya tahu Macam kamu mana kau letak. tahu? Macam mana kau tahu? Saya tahu. Macam mana kau tahu? Rahsia. Sekarang saya pula yang cakap rahsia. Kamu letak babi kat muka dia kan? Betul. Aku tak nak orang tengok muka dia. Biar dia borak. Kamu masuk hutan ke cari babi ke? Aku banyak kenal orang lah. Lepas tu Nak tangkap cari babi babi tu tak susah pun. tu. Babi jenis macam mana yang kamu guna ni? Tak susah pun cari babi. Beli lah. Lah. Sakit je Beli kat orang lah. Itu urusan aku. Lepas tu macam mana buat babi tu, macam mana kamu sebatikan dengan muka dia ni? Macam mana kamu buat perbuatan tu? Kamu bakar dia, abu tu, kamu hantar melalui angin, betul? Ha? Kamu hantar melalui angin kan? Sakit. Kamu hantar melalui angin dan angin tu akan hembus pada muka dia. Jadi muka akak ni dia jadi bengkak sembab. Kalau ikut simptom ni isyarat pada sihir. Sakit. Sakit kepala. Motif apa ni? Aku cakap dah banyak kali, aku tak nak lelaki tengok muka dia. Sebab kamu ada perasaan kat dia. Ya, aku ada perasaan kat dia daripada dulu. Cuma dia dah kahwin, aku pun dah kahwin. Aku sekat rahim dia, tak nak ada anak. Tapi dah ada anak juga. Aku anak seorang aja. Dia anak dah 4. Tak apa, dah bersyukurlah ada anak 1, ada anak 4. Okeylah tu. Tak nak. Rezeki. Aku kalau dia tak nak, dia ada anak pun. Cukup yang ada dulu tu je. Sekarang Tapi kamu dia ada anak lagi. okey, kamu sayang. Nasihat aku hari tu, aku suruh dia cerai dengan lelaki dia. Tapi dia tak nak ikut. Kamu sayang anak kamu tak? Memanglah aku sayang anak aku. Cuba satu masa nanti ada orang buat dekat anak kamu, macam mana kamu buat pada dia? Tak ada. Ilmu aku akan turun dekat anak aku. Tak ada siapa yang mampu buat dia. Betul ke turun? Ya, sebab dia seorang satu pun adik aku. Ya. Aku akan turunkan ilmu aku dekat dia. Tak ada siapa pun boleh buat dia. Ya. Yakinnya kamu? Aku yakin dengan ilmu aku. Yakinnya kamu? Aku takkan izinkan sesiapa buat anak aku. Aku akan turunkan ilmu aku dekat dia. Tapi kalau Allah izin benda tu berlaku, apa yang jadi pada Ilmu kamu? pada aku tu, ilmu pada keturunan aku. Keturunan apa kamu ni? Aku keturunan pahlawan. Pahlawan apa? Pahlawan mana ada buat kerja-kerja terkutuk ni? Aku kat istana. Hmm? Ada perak sana. Kau nak tak aku panggil orang istana? Panggil lah. Aku tak Kalau elak kamu pun. keluar lama, orang istana cari tau. Panggil je lah. Aku tak kisah pun. Betul? Kepala aku sakit lah. Tolonglah redakan Betul. kepala aku sekejap. Macam nak pecah ni. Wahai orang istana, ni keturunan kamu ni buat perkara yang tak baik ni. Hadir! Ni orang istana, tengok dia buat kerja terkutuk ni.
melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Macam mana? Aku pawang istana. Pengawal. Pawang istana. Aku pawang istana. Perak. Betul ke? Ya, keturunan. Apa nama kamu? Daripada atau nenek aku dulu. Okey, apa nama Atau keturunan aku dulu kamu? pawang istana. Apa nama dia? Turun kat bapak aku. Turun turun kat aku. Apa nama dia? Nama siapa? Nama yang keturunan yang mula-mula sekali pawang diraja tu. Saya nak tahu. Saya tahu sejarah berkenaan dengan Perak, tapi saya nak tahu apa. Yang mula-mula tu aku tak tahu lah siapa. Tapi aku dapat daripada bapak dengan atuk aku. Kamu mesti tahu. Kalau benda tu turun temurun, Kepala mesti aku kamu sakit kaji. lah. Mesti kamu kaji. Kalau ianya turun temurun. Okey, nama bapak kamu siapa? Atas dia. Atuk kamu siapa nama? Aku tak nak cakap, kepala Saya aku nak tahu. sakit. Maksudnya kamu tipulah kamu daripada istana. Kenapa Orang istana takkan buat perkara terkutuk ni. Lagi-lagi Perak dia ada adat. Dia takkan buat kerja-kerja macam ni. Ni malah ada masalahnya dah bercampur dengan yang jahat sama. Bukan yang itu aja. Bukan yang baik aja. Yang jahat pun ada juga yang tak baik. Sampai bila kamu nak buat dia ni? Tak cukup lah. Aku tak puas hati sebab dia ada anak. Dia tak cerai pula dengan suami dia. Allah tak izin. Memang Allah tak izin. Tapi aku nak dia cerai. Tak jadi. Jadi tak selama ni kamu buat apa-apa kat dia? Tak jadi. Memanglah tak jadi. So, sampai bila lagi kamu nak buat? Sekarang ni aku kontrol emosi dia sebab dia benci dengan lelaki dia. Dia tak suka dengan lelaki dia. Itu je aku boleh mampu buat sekarang ni. Sebab dia tak nak cerai. Itu kamu buat dia nak rasa nak terajang, nak tumbuk tu pasal apa? Itu bukan aku. Habis siapa? Itu aku tak tahu. Mungkin keturunan dia kot. Aku panggil lah kalau boleh panggil. Aku tak tahu yang tu. Sekarang ni kamu hantar jin kamu ke kamu sendiri yang buat ni? Aku buat sendiri dengan tangan aku. Tak ada hantar jin lah. Kalau aku hantar pun aku hantar untuk bantu aku je sekejap. Tapi aku buat dia dengan tangan aku sendiri. Sebelum ni memang aku buat dia dah tahu. Lepas tu aku hantar bomoh, minta tolong bomoh tolong buat, sambung buat untuk dia. Betul? Lepas tu dia dah tahu. Tak percaya dia dah tahu siapa lagi aku. Sebab dia tak nak percaya pun aku yang buat dia mula-mula tu. Yeah. Sebab tu aku upah bomoh. Tapi sekarang dia dah tahu siapa hari tu, dia dah tahu aku siapa. Jadi sekarang ni aku buat dengan tangan aku sendiri. Aku takkan menyesal. Betul takkan menyesal. Malulah kamu kat Allah. Sesungguhnya perbuatan kamu ini telah menzalimi tubuh umat Rasulullah. Bukankah kamu, kita ini diciptakan wa ma khalaqatul jinni wal ins illa liya'budun, yang membawa maksud tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah dan mengabdikan diri kepada Allah Jalla wa Ala. Jadi itu tujuan asal kita diciptakan, bukan untuk melakukan kerja-kerja yang terkutuk ini. Tujuan kita diciptakan untuk beribadah dan mengabdikan diri kepada Allah Jalla wa Ala. Tinggalkanlah kerja ni. Dia pun kamu pun dah ada isteri. Kamu pun dah ada anak. Sama juga dia pun dah ada suami. Dah ada anak. Berhentilah kerja-kerja yang kamu lakukan ni, kerana tak boleh kerja lupakan dia. Kerja ni tidak akan dapat memberi manfaat kepada kamu. Sebab aku tak boleh lupakan dia lah. Sekarang ni aku masih lagi memandang dia. Apa yang kamu seronok sangat? Apa yang kamu sampai syok sangat sebab sampai tak boleh nak lupa dia? Takkan sebab tu je. Mustahil satu tu je. Mesti ada banyak sebab. Sebab dia baik. Takkan satu sebab aku je. Suka dengan sikap dia. Daripada mula-mula aku jumpa dia, aku tahu dia ni macam mana. Aku suka dengan sikap dia. Betul? Dan dia ni baik. Lagi? Takkan tu je, dua sebab je sampai kamu tergila-gila sangat. Tu je aku suka dekat dia. Tak logik. Habis isteri kamu yang sekarang ni tak baik ke? Memang dia baik. Dah tu? Tapi dia ni lagi baik pada bini aku. Bersyukurlah Allah dah kurniakan isteri. Seorang isteri untuk kamu yang mana sesuai dengan kamu. Bersyukurlah Allah dah kurniakan rezeki anak kepada kamu. Ada pasangan lain tu tidak dikurniakan anak. Bersyukurlah kamu. Ada juga orang nak kat kamu.
Aku yang nak, mula-mula aku yang buat kat isteri aku tu sebab nak dekat aku sebenarnya. Dah kenapa pula kamu buat macam tu kat isteri kamu Masa pula? tu aku yang buat dia supaya dia suka dekat aku sebenarnya. Lepas tu apa kena mengena Masa dengan tu dia? aku tak kenal dia ni lagi. Hmm. Lepas Habis aku semua orang buat lepas aku kahwin dengan bini aku baru aku kenal dia. Hmm. Dia selalu datang rumah mak mentua aku dulu. Hmm. Sebab tu aku suka kat dia. Tapi aku tak boleh buat apa masa tu aku dah kahwin. Lepas tu Sed- tak lama dia ni pun kahwin juga dengan suami dia. sedar pun. Sedar pun. Sebab tu aku buat tak nak bagi dia ni ada suriat. Tapi dia ada suriat juga sampai 4 orang. Hmm. Aku usaha daripada dulu untuk bagi dia bercerai dengan suami dia. Tapi tak pernah berjaya. Faham? Aku tak suka orang lelaki lain tengok muka dia. Sebab dia pergi mana-mana kan ada je orang lelaki yang memandang dia. Jadi dia kena pakai pudar lah lepas ni. Lagi eloklah tutup muka dia. Biar kamu pun tak dapat tengok, tak dapat nak ain pada dia. Aku memang dah lama tak jumpa dia. Sebab dia pun dah lama tak datang rumah mak mentua aku. Hmm. Aku boleh mampu tengok dia daripada jauh aja. Scan macam mana daripada jauh? Tengok melalui apa? Aku boleh tengok dia buat apa kat rumah dia. Kamu hantar spy lah. Ya, Biasa spy-spy yang kamu hantar tu apa? kadang-kadang binatang. Binatang apa yang kamu hantar biasa? Apa nama yang apa pelesit. Hmm. Ada juga hantar. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi contohnya di rumah kita ni tak ada binatang-binatang, contohnya lalat. Rumah kita tak pernah ada lalat, tak pernah ada lipas, Ya, lalat pun salah satu aku pernah hantar. tak pernah ada pelesit. Jadi bila adanya binatang ni, maksudnya binatang ni adalah spy kepada tukang yang buat sihir tu, Betul. untuk tengok apakah keadaan yang berlaku Betul. selepas proses sihir itu dihantar kepada pesakit tersebut. Betul. Dia untuk tujuan CCTV lah orang panggil. Betul. Aku CCTV. tengok dia daripada jauh saja yang mampu. Sebab aku pun dah lama tak jumpa dia daripada depan. Dia pun dah lama tak Macam datang. mana sebenarnya kamu hantar tu untuk tengok dia dari segi macam mana? Tengok sihir tu berjaya ataupun tidak? Aku saja nak tengok dia buat apa kat rumah. Sebab aku suka dekat dia. Dia mandi pun tengok lah. Kalau ada izin aku boleh tengok, aku tengok. Macam tu pula. Benda boleh tengok, apa tak tengok. Tengok aje lah. Soalan kau pun nama pun lelaki. Saja nak tahu. Tak tahu juga. Bang macam tu teruk lah. Lepas tu apa yang jadi pada isteri kamu? Macam aku sibuk kerja. Tak ada masa untuk aku pun. Tapi kamu pun tak ada masa untuk dia. Kamu duduk sibuk kerja hari ni buat apa? Tapi aku duduk rumah tak buat apa. Aku jaga anak Tapi aku tak je. kerja ke? Aku tak kerja, bini aku yang kerja. Makan tanggung berak cangkung lah ni. Tak macam mana, bini aku kerja bagus, gaji banyak. Lepas tu kau kahwin dengan dia sebab duit juga lah. Tak tahulah masa tu sebab apa. Sebab duit jugalah kot. Macam sebab tu boleh ada kod pula belakang. Sebab dia budak pandai, belajar pandai. Masuk universiti. Berhenti buat kerja ni? Boleh? Aku dah mula dengan ni, macam mana aku nak berhenti? Boleh. Satu je. Kamu boleh berhenti. Stoplah cintai manusia. Stoplah cinta pada makhluk. Yang mana makhluk ni tidak akan kekal selama-lamanya. Sekarang ni kamu mampu buat dia. Satu masa nanti Allah tarik. Wah, dia meninggal, mati. Tetap kamu dah tak boleh nak hantar spy nak tengok dia. Tetap kamu dah tak boleh nak jumpa ni. Dia di alam lain, kamu di alam lain. Tetap kamu dah tak boleh nak tengok. Berhentilah buat kerja ni. Aku takkan buat dia sampai mati lah. Aku sayang dia lah. Aku cuma buat dia muka jadi buruk supaya tak ada orang lelaki lain tengok dia. Tapi suami dia tetap sayang dia. Memang suami dia sayang dia. Sekurang-kurangnya tak ada ajnabi lain tengok muka dia. Memang dia tak ada pun, ada ke? Tak ada kan? Ada, aku tahulah. Sentiasa ikut dia. Tahu perkembangan dia, berjalan. Kan aku tak kerja, aku duduk rumah, apa je aku buat. Aku tengok dia lah dia buat apa. Pergi mana. Teropong lah. Teropong. Bini aku sibuk kerja, layan aku pun tak. Lepas tu anak kamu berapa dah sekarang? Dah jadi 2. Jadi tolonglah anak. Ajar anak belajar ABC kan bagus. Alif bata. Anak tu pun amanah daripada Allah kepada kamu. Daripada kamu sibukkan diri kamu untuk melakukan kerja ni, baik kamu sibukkan diri kamu dengan anak kamu.
fikirlah. Kerana cinta pada manusia ni tidak akan berkekal lama. Takkan berkekalan selama-lamanya. Kerana Allah yang pegang hati manusia tersebut. Okay? Dan cinta yang kekal buat selama-lamanya adalah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana sebelum kamu diciptakan, sebelum kita diciptakan, sebelum kami diciptakan, Nabi ni dah kenal kita siapa, dah tahu siapa kita. Dan dia pernah mengalirkan air mata kerana sayang, rindu, kasih pada umat dia. Kamu tak tahu pasal benda tu. Yang mana Nabi dah mengalirkan air mata kerinduan kepada umat dia, semua umat dia. Dan pertemuan kita pada malam ini telah ditakdirkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kerana Allah nak buka pintu taubat untuk kamu. Buka jalan untuk kamu tinggalkan kerja ni, tinggalkan perkara ni, yang mana perkara ni yang akan mengundang kamu, yang mana akan mengundang dan dicampakkan kamu ke dalam neraka disebabkan perbuatan syirik. Dan kalau kamu taubat kepada Allah, sebesar zarah pun dosa kamu akan diampunkan oleh Allah, kerana Allah itu Maha Pengampun, dikasih pada hamba-Nya. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kamu tinggalkan kerja ni, berkhidmat untuk Rasulullah, cinta pada Rasulullah, sayang pada Rasulullah, saya jamin Rasulullah akan kurniakan syafaat kepada kamu. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Habibullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya sayyidi ya khairil khalqi. Assalamu alayka ya khatamul anbiya. Assalamu alayka ya rahmatan lil alamin. Saya akan buktikan kepada kamu bahawasanya Nabi sangat rindu, cinta dan sayang pada kamu pada ketika ini. Dengan berkat As-salatu wassalamun alaik ya sayyidi ya Rasulullah. Hasbi yadi anta wasilati qallat hilati adrikani as-salatu wassalamun alaik sayyidi ya Rasulullah. Hasbi yadi anta wasilati qallat hilati adrikani duhai salamku serta salawat. Pergilah bertemu Nabi Muhammad, nyatakan padanya rindu teramat dariku pendosa mengharap syafaat. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa darajid adfatan yajid ratal alamin ya uhailal judi wal karami. Sudahkah kamu memberi cinta, membalas rindu buat baginda? Hidupkan hati, gerakan lidah,
gegas hadiri majelis qasida ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syahni wadarajid adfatan yajid ratal alamin ya uhailal judi wal karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu sallam alaihi. Sesungguhnya Nabi sangat rindu dan sayang pada kamu. Kalau tak disebabkan Nabi, kita tidak akan diciptakan di atas muka bumi ini. Wahai hamba Allah yang berada di hadapan saya, taubatlah kamu kepada Allah, tinggalkanlah kamu perkara ini, kerana kamu pun tak tahu bila tarikh kematian kamu, tapi yang pasti kamu akan mati. Yang mana bila mana kamu mati ni, terpisahlah kamu dengan dunia ni, dan bermulalah perjalanan kamu yang sebenar-benarnya. Dan yang mana bumi ini, dunia ini adalah permainan yang mana Allah cipta untuk manusia diuji. Dan ini adalah ujian bagi kamu. Ujian bagi kamu, yang kamu nak itu adalah sebenar-benarnya disebabkan hati kamu. Hati, kalau ikut hati, mati. Dan ini adalah sekadar nafsu kamu. Nafsu kamu yang membuat-buat. Yang mana nafsu ni, bisikan tu main daripada iblis yang cuba nak jatuhkan kamu. Di mana kamu sampai dekat neraka nanti, pada hari yang pertama, semua orang duk cari iblis. Kenapa buat kat aku macam ni? Dan iblis pun bercakap. Iblis bercakap, aku tak mampu buat apa-apa pada kalian. Kalian sendiri yang buat, aku cuma bisik je. Jadi pada ketika itu nak salahkan siapa? Iblis kerja dia bisik, dia tak boleh pukul kita, dia tak boleh sentuh kita. Jadi hakikatnya kita sendiri yang mengikut hawa nafsu dan dengar, mengikut bisikan-bisikan kejahatan pada diri kita. Jadi tugas saya bukan niat untuk saya nak lawan dengan kamu pun. Saya tak ada niat pun saya nak berlawan siapa ilmu yang kuat. Jadi secara langsungnya saya tidak mempunyai ilmu, tetapi saya mempunyai hati yang ikhlas nak bantu umatnya Rasulullah, dan saya sedang berkhidmat untuk Rasulullah, bantu seluruh umatnya Rasulullah. Jadi kamu juga adalah umatnya Rasulullah, yang mana di bawah tanggungjawab saya yang perlu saya bantu. Tiada yang lebih berharga melainkan kita dapat melihat senyuman, kita dapat mengukir senyuman di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai hamba Allah yang berada di hadapan saya ini, taubatlah kamu pada Allah, tinggalkanlah kamu kerja yang terkutuk ni. Kerana kalau benarlah keturunan kamu ni adalah keturunan daripada pawang diraja, jadi keturunan kamu mungkin ada keturunan yang baik-baik. Jadi takkanlah kamu cuba nak menconteng arang di muka mereka, takkanlah kamu nak cuba menconteng arang dalam salah silah keluarga kamu. Tinggalkanlah kerja ni, taubatlah kamu pada Allah, kerana pintu taubat itu sentiasa terbuka buat kamu yang namanya hamba Allah, diciptakan untuk beribadah dan mengabdikan diri pada Allah. Kerana kalau kamu taubat nasuha, taubat bersungguh-sungguh pada Allah, kamu akan menjadi seperti seorang bayi yang baru dilahirkan yang tiada dosa. Taubatlah kamu pada Allah, fokuslah kamu kepada kehidupan kamu bersama isteri kamu, bersama anak-anak kamu. Kerana tatkala apa yang kita mahukan, hakikatnya Allah mengetahui yang itu adalah perkara yang buruk untuk kamu. Tetapi perkara yang kamu tidak suka itu adalah sebenarnya perkara yang baik untuk kamu. Allah adalah sebaik-baik perancang. Okey, taubatlah kamu pada Allah, tinggalkanlah perbuatan ini, tinggalkanlah dia, fokus dengan kehidupan kamu. Duduklah dekat-dekat dengan ahli masjid, ahli surau, duduk dalam majlis-majlis ilmu,
tinggalkan perkara ni, tinggalkan, lepaskan semua. Apa yang terbuku di hati, lepaskan semua, taubat pada Allah. Jangan buat dah benda ni. Ilmu yang kamu ada tu, kamu boleh guna pakai untuk bantu orang. Cumanya janganlah ada pertalian antara kamu dengan bangsa jin. Taubatlah kamu pada Allah. Tinggalkanlah tubuh badan ni. Boleh. Perbaharuilah iman kamu. Kamu adalah saudara kami juga. Kamu adalah Islam. Kamu adalah saudara saya juga, yang mana perlu saya bantu kamu. Kerana saya nak ukirkan senyuman. Saya nak Rasulullah senyum melihat kamu, di mana kamu dah kembali ke pangkal jalan, taat perintah Allah dan mengamalkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh tinggalkan dia, boleh Nak tinggalkan dia. tinggalkan, batalkan semua perkara yang kamu buat, sihir-sihir pada dia. Nak tengok dia lagi masalahnya. Buat apa nak tengok dia lagi? Tak perlu nak tengok dia lagi. Cinta kepada manusia ni akan memberikan kesakitan kepada kamu. Kamu akan merana buat selama-lamanya. Akhirnya kamu yang akan, pada penghujung jalan cerita kamu ni, kamu yang akan menyesal. Percayalah cakap saya. Di penghujung cerita kamu ni pasti kamu akan kesal. Yang mana kesal itu masa yang sekarang tidak akan boleh diubah. Masa ni kita takkan boleh berpatah balik. Waktu kamu dah menyesal tu, nasi dah jadi bubur pun dah tak guna, dah tak boleh nak buat apa. Sebab nasi pun dah jadi bubur. Itu kerana nafsu kamu sendiri, ikutkan hati kamu sendiri, dan kamu kena terima akibat dan padahnya pada kemudian hari. Tinggalkan hamba Allah ni, tinggalkan perempuan ni dengan keluarga, dengan suami dia, tinggalkan dia dengan anak-anak dia. Biarkan kehidupan dia dalam keadaan tenang, aman dan sentosa. Dan kamu pun, bila mana kamu lepaskan segala keperitan yang kamu lalui sekarang ni, saya yakin dan pasti kamu akan bertemu, perjalanan kamu akan lebih tenang lepas kamu tinggalkan semua perbuatan ni. Yang mana jalan tu telah terbuka, cuma kamu je. Sekarang ni kamu sedang berada di persimpangan yang menentukan dua arah yang berbeza. Satu arah ni adalah satu arah kegelapan, satu lagi arah ni adalah jalan yang menuju redha Allah dan Rasul. Kamu berada di tengah-tengah persimpangan antara dua jalan. Pilihlah kamu antara satu ni. Kalau kamu pilih jalan kegelapan, pasti penghujung jalan cerita kamu akan sakit dan seksa buat selama-lamanya. Tapi kalau kamu memilih jalan untuk mendapatkan redha Allah, kamu akan tenang buat selama-lamanya. Memang jalan sekarang yang kamu pilih, kegelapan ini, adalah keseronokan bagi kamu. Dan jalan menuju redha dan cinta Allah ni adalah jalan keperitan. Tapi percayalah, keperitan tu yang akan membawa kebahagiaan. Sebab pepatah mengatakan, di setiap hujan pasti ada pelangi, dan di setiap kesakitan ni pasti ada kegembiraan. Tapi di sini ni, di setiap kegembiraan yang kamu lalui sekarang ni, pasti ada keperitan yang kamu akan lalui. Taubatlah, kamu percayalah cakap saya. Allah dan Rasul sayang pada kamu. Tinggalkanlah dia, tinggalkanlah perkara yang kamu buat pada ketika ini. Buat selama-lamanya taubat kepada Allah. Kerana apa yang kamu kejar ini, kamu takkan dapat pun sebenarnya. Dia ibarat macam patung. So kamu berlari kejar patung tu, tapi patung tu kamu tak akan dapat capai. Antara contoh, imajinasi antara contoh benda tu. Kamu kejar tapi kamu takkan dapat. Kerana yang kamu kejar itu adalah nafsu kamu semata-mata. Tapi kalau kamu kejar cinta Allah dan Rasul, pasti kamu akan dapat gapai. Tinggalkanlah dia, taubatlah kamu kepada Allah. Boleh? Saya tak nak tahu dah, saya tak nak dengar dah kamu buat dia lagi. Tinggalkanlah dia. Saya berat hati lah. Lepaskan semuanya, pasti kamu akan tenang.
segala kekusutan yang berada di fikiran, segala kekusutan yang berada di dalam lubuk hati pasti akan tenang bila mana kamu melepaskan sesuatu benda yang bukan hak kamu. Mustahil untuk hari ini untuk kamu dapat lepaskan semuanya, mustahil, memerlukan masa. Jadi saya beri peluang kepada kamu, taubatlah kamu sungguh-sungguh kepada Allah Jalla wa Ala. Janganlah kamu buat perkara ini. Selepas ini, kalau saya dengar lagi perkara ini berlaku, tahulah kamu nanti akibatnya. Tinggalkan dia, tak maaf dengan suami dia. Benda susah nak buat lah sekarang ni. Hmm? Benda susah nak buat sekarang ni. Sihir kamu pun lepas ni dah takkan berjaya dah. Amalan demi amalan yang dia buat ni telah menutup semua jalan-jalan dan pintu masuk anasi-anasi jahat untuk tembus pada tubuh dia. Habis mata dia aku buat. Tapi saya tahu sebenarnya pintu itu telah tertutup, yang mana kamu buka pintu itu melalui bisikan. Kamu hantar orang kamu untuk memberi bisikan pada dia, yang membuatkan dia emosi yang tidak stabil, yang menyebabkan secara tidak langsung pintu itu terbuka. Betul. Dan kamu berjaya masuk. Emosi dia semua bergantung pada suami dia. Lagi banyak suami dia menyakitkan hati dia, lagi itulah ada je laluan aku nak buat kat dia ni. Walaupun dia banyak Tapi beramal. kamu pun bisikan, kamu pun hantar orang untuk memberi bisikan pada dia. Tak payah kacau dia. Cabut semua yang kamu letak kat muka dia. Macam orang tengok dia lagi macam mana lah. Tak payah fikir. Mungkin lepas ni asbab gangguan ni berlaku pada dia, mungkin lepas ni dia akan lebih tutup. Mungkin dia akan pakai pudah lepas ni, kita tak tahu. Jadi asbab kena gangguan ni, sebenarnya Allah tu nak dia dekatkan diri kepada Allah. Allah rindu dekat dia. Allah uji sebab Allah tahu dia mampu lalui. Dan ada hikmah-hikmahnya di sebalik ujian yang berlaku. Sebab kata pepatah Ustaz Abilio, wahai saudara tu, di setiap ujian pasti ada rahmat. Cabut semua yang kamu buat kat muka dia. Pergilah kamu. Duduk seorang diri, berfikirlah. Pandanglah jauh. Jangan pandang benda yang singkat. Jangan pandang mengikut nafsu kamu. Pandanglah, berfikirlah secara jauh. Yang mana kamu juga akan mati. Adakah kamu bersedia untuk menempuh alam kematian? Adakah kamu bersedia untuk bertemu dengan malaikat maut yang akan seksa kamu? Fikirlah jauh. Kerana perjalanan kita ni masih panjang. Yang ni adalah mimpi bagi kita. Dunia ini adalah sebagai mimpi. Tapi alam yang sebenar-benarnya adalah bermula daripada alam kematian, alam barzah. Itu adalah perjalanan pertama kita untuk menelusuri perjalanan yang penuh liku-liku. Cabut semua yang kamu buat pada muka dia. Jangan tinggal satu. Kat perut, kat rahim dia yang kamu buat. Ya Allah, disablekan unsur sihir. Hancurkan menjadi debu. Hancurkan menjadi debu. Dia duduk dalam tu. Dia ada don't cry. Dah duduk sana, dah duduk belakang. Duduk belakang. Ya Allah, hancurkan semua sihir yang ada pada muka hamba Allah ni. Yang katanya
daripada habuk-habuk binatang dengan berkat ya Allah, dengan berkat surah Yunus hantarkan oleh Nabi Musa ya Allah untuk telan semua unsur-unsur sihir pada muka dia, sihir pada wajah dia dengan berkat. Falamma alqaw qala Musa ma jitum bihissi innallaha sayubtilu innallaha sayubtilu innallaha sayubtilu innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Dia letak jarum juga kat muka dia. Berapa banyak jarum? 10. 10. Banyaknya. Yang tu jin kamu buat lah. Aku pernah buat sendiri tapi ada orang buang kat dia. Cabut ke 10. Ya Allah, dengan keberkatan selawat tafrijah, yang mana selawat tafrijah itu maksudnya segala yang bersimpul, yang tersimpul akan terurai. Dengan berkat selawat tafrijah buka semua simpulan-simpulan sihir, khususnya pada bahagian wajah dia, khususnya pada bahagian rahim akak ni, khususnya pada bahagian belakang dan seluruh tubuh dia ya Allah, sama ada di tempat yang kami tidak ketahui ya Allah. Batalkan dan buka dengan berkat Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil awaiju wa tunalu bihil awaidu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli malumin lak. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu illallah. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu illallah. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu illallah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu sallam alaihi. Lepas tu dekat bahagian rahim dia kamu letak sekatan apa supaya dia tidak boleh, dia ada masalah pada bahagian tu. Letak barang apa? Tak ada apa. Nah, tabak kamu ke Allah dengan nasihat saya. Boleh? Saya doa kamu. Okay? Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tarik nafas hembus ke mulut. Kita batalkan sihir tu dengan berkat ikrar pengutus. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Bahawasanya aku dengan penuh kesedaran dan insaf wakil kepada keluarga besarku, bela ayah dan ibuku, bermula saat ini aku memutuskan, aku membatalkan semua jenis ikatan, perjanjian yang telah dilakukan, sama ada dalam keadaan sedar atau tidak, mimpi atau jaga, zahir ataupun batin, dengan barang atau tidak, dengan
barang atau dengan tidak, barang ataupun dengan tidak, sengaja ataupun tidak. dengan sengaja ataupun tidak. Bermula saat ini ya Allah, Bermula saat ini aku Allah, mengharamkan aku darah mengharamkan keturunan kami darah keturunan daripada kami daripada bangsa jin ini. bangsa jin Tidak ini, kira saka, tidak kira saka, sihir, sihir, santau, santau, ain, ain, hasad, hasad, jin asyik, jin asyik, pendamping. pendamping. Aku mewakili keturunanku Aku mewakili keturunanku memutuskan ikatan pertalian ikatan antara pertalian diriku antara diriku dengan bangsa jin dengan bangsa seluruhnya seluruhnya dengan berkat dengan berkat surah Al-Falaq surah dan Al-Falaq surah An-Nas, dan surah An-Nas, maka terputuslah maka terputuslah 11 simpulan sebelah 11 simpulan sihir sihir yang ada yang ada pada tubuhku pada tubuhku dengan berkat dengan berkat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedia ke? Kita akan keluar benda tu nak muntah-muntah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Antara amalan lah untuk orang yang kena sihir ni, amalkan baca surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Kerana Rasulullah dulu waktu dia disihir, waktu tu turun 2 surah sekaligus, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Jadi di setiap simpulan tu, di setiap rambut tu dia ada simpulan. Jadi ada 11 simpulan, 6 campur 5 jadi 11. So maka setiap bacaan tu terbatalnya satu simpulan. So tu yang kita baca tadi. Berkat kita baca, ikatan tu akan terputus. Okey. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekarang kat fokus nak muntah kat muntah. Tak muntah dia akan sendawa keluar angin jahat tu lah. Dan akak akan rasa muka akak tu jadi kembang balik. Okey. Itu dia. Ya Allah, buka jalan keluar bagi bangsa jin dengan berkat salat Al-Fatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Aku harapkan semua sekali berkumpul di perut, naik ke dada, keluar melalui mulut. Semua sekali menjadi debu, debu menjadi air dan air menjadi muntah. Dengan berkat surun sur wa ayah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. Hancurkan semua bulan yang berada pada bahagian rahim dia, ya Allah. ولا يؤوده حفظهما 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 وهو العلي العظيم. Naik ke dada. Buka semua sekatan ya Allah dengan berkat. Inna fatahna laka fatahan mubina. Bina stadarat kama stadaratil malaikah bimadinatir rasul bila khandakin wala sur min kulli qadri makadur wa hadri mahdur wa min jami'i syurur wa min jami'i syurur wa min jami'i syurur. Aku hantar tongkat ni hancur semua sarang-sarang dia, khusus pada bahagian rahim dia, ya Allah. Tatarasna billah Tatarasna billah Tatarasna billah
من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاع أرض الله إلى قاع أرض الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya Allah, putuskan segala ikatan simpulan-simpulan, bisa-bisa sihir, bisa-bisa santai dengan berkat. Aku sakit. Siapa pula ni? Siapa pula ni? Aku sakit. Siapa pula tiba-tiba kamu sakit? Aku sakit. Ha? Aduh. Kenapa perut sakit pula? Sakit. Kenapa pula sakit? Sakitnya. Saya buka ah. Saya buka ah. Ya Allah, aku pegang. Jangan sentuh sakit. Tapi macam mana tak nak sentuh? Tak sentuh apa pun, letak je. Tahan sikit ya. Ya Allah, buka jalan keluar. Ikut laluan selawat ni, insya-Allah kamu takkan sakit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Putuskan segala ikatan simpulan bulan. Pandai buat, pandailah. Seluruhnya. Sakit sangat. Sin'atu la tanqadi'u bimi'ati alfi. Alfi, buka mulut tak? Alfi. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Seluruhnya. Azimatuhu la tanshaku. Putuskan segala ikatan di dalam ataupun di luar tubuh yang terikat daripada jarak yang jauh atau berkat, yang terikat dengan roh dia, yang terikat dengan sukma dia. Putuskan ya Allah semua simpulan-simpulan sihir dengan berkat. Azimatuhu la tanshaku bi alfi. 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 La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Dia terikat. Abang cakap, ya Allah, aku maafkan segala salah silap isteriku. Ya Allah, maafkan segala salah. Aku halalkan segalanya. Aku redha dengan isteriku. Aku Aku haramkan semua bangsa jin jin mengganggu tubuh isteriku. mengganggu tubuh. Jadikan darah isteriku Jadikan racun darah bagi itu mereka. racun bagi Panas mereka. membakar. Panas Aku membakar. arahkan Aku semua arahkan sekali semua sekali berkumpul di perut, berkumpul di perut, naik ke dada, naik ke dada, keluar melalui mulut. keluar dari mulut. Semua sekali jadi debu. Semua sekali jadi Debu jadi air. debu jadi Air jadi muntah. air jadi Dengan muntah. berkat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun.